Ibrani bab 7. Melkisedek ini Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Dia telah bertemu dengan Abraham yang dalam perjalanan pulang setelah menewaskan raja-raja, lalu dia memberkati Abraham. Kepadanya juga Abraham menyerahkan 1/10 daripada segala yang dibawanya. Melkisedek mula-mula diterjemahkan sebagai Raja Perbenaran. Kemudian dia dipanggil juga sebagai Raja Salem, bermakna Raja Kesejahteraan. Dia tidak mempunyai ibu bapa, tidak bersalah silah, tiada tarik permulaan atau penghabisan hayatnya, tetapi seperti anak Allah, dia terus-menerus menjadi imam. Sekarang fikirkanlah betapa besarnya orang itu, hinggakan moyang kita Abraham menyerahkan kepadanya 1/10 daripada rampasan perangnya. Keturunan Lewi yang menerima jawatan imam dikehendaki memungut 1/10 hasil daripada kaum itu menurut hukum Taurat, yaitu daripada saudara-saudara mereka, walaupun daripada benih Abraham. Tetapi seorang yang bukan daripada keturunan mereka telah menerima bayaran 1/10 hasil daripada Abraham dan telah memberkati Abraham, penerima janji-janji Allah. Tidak boleh dinafikan bahawa orang yang lebih rendah kedudukannya diberkati oleh orang yang lebih tinggi. Di sini manusia biasa yang akan mati menerima bayaran 1/10 hasil, tetapi di sana dia menerimanya yang telah disaksikan hidup berterusan. Lewi yang menerima bayaran 1/10 hasil pun boleh dikatakan membayarnya melalui Abraham, kerana dia masih dalam sulbi moyangnya apabila Melkisedek berjumpa dengannya. Oleh itu, kalaulah kesempurnaan didapati daripada keimaman Lewi, kerana di bawahnya orang menerima hukum Taurat, mengapakah perlu bangkitnya seorang imam lagi menurut peraturan Melkisedek yang tidak dipanggil menurut peraturan Harun? Dengan berubahnya keimaman, semestinya berubahlah hukum Taurat. Dia yang disebut berkaitan segala ini datang daripada suku lain yang belum pernah menghasilkan imam untuk bertugas di mazbah. Jelas bahawa Tuhan kita keturunan Yehuda, tetapi tentang suku ini, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu berkaitan imam-imam. Jauh lebih jelas lagi, jika seperti Melkisedek bangkit seorang imam lagi, yang datang bukan menurut perintah berkenaan hal jasmani, tetapi menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Tentang dia telah disaksikan, engkau menjadi imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Perintah dahulu telah terbatal disebabkan lemah dan tidak berguna, kerana hukum Taurat tidak menyempurnakan apa-apa pun. Di samping itu, telah dibawa masuk harapan yang lebih baik yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan semua ini tidaklah dilakukan tanpa sumpah. Imam-imam lain telah diangkat tanpa sumpah. Akan tetapi, Yesus Kristus telah menjadi imam dengan sumpah daripada Allah yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah ketetapan. Engkau menjadi imam selama-lamanya. Dengan demikian, Yesus menjadi jaminan yang lebih kukuh bagi perjanjian yang lebih baik. Ramai yang telah menjadi imam itu kerana kematian menghalang mereka daripada berterusan dalam jawatan. Tetapi Yesus, kerana dia berterusan selama-lamanya, mempunyai keimaman yang tidak mungkin berubah. Oleh itu, dia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melaluinya, kerana dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi mereka. Demikianlah imam besar yang sesuai bagi kita. Dia suci, tidak bercela, tidak tercemar, terasing daripada orang berdosa, dan telah dijadikan lebih tinggi daripada isi syurga. Imam besar yang dahulu perlu mempersembahkan korban setiap hari, mula-mula untuk menghapuskan dosa mereka sendiri dan kemudian dosa orang lain. Tetapi dia tidak perlu berbuat demikian. Dia telah melakukannya sekali untuk selama-lamanya ketika dia mempersembahkan dirinya. Hukum Taurat melantik manusia biasa dengan segala kelemahannya untuk menjadi imam besar. Tetapi firman dan sumpah Allah yang datang selepas hukum Taurat melantik anak yang telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Ibrani bab 8. Pokok segala yang kami katakan, kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha mulia di syurga. Dia ialah penjawat yang berbakti di tempat suci dan di kemah sejati yang dibina oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Setiap imam besar dilantik untuk membuat persembahan dan korban. Oleh itu,
imam besar ini juga mesti ada sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya dia di bumi, dia tidaklah menjadi imam karena ada imam yang membuat persembahan menurut hukum Taurat. Imam di dunia mempersembahkan salinan dan bayang-bayang perkara di syurga. Demikianlah arahan kepada Musa tatkala dia bersedia untuk membuat kemah itu. Allah berfirman, Pastikan bahwa engkau membuat segalanya menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang dia telah mendapat jawatan yang lebih tinggi, karena dia juga menjadi pengantara bagi perjanjian yang lebih baik yang diasaskan pada janji-janji yang lebih baik. Andainya perjanjian pertama itu tidak bercela, tidaklah perlu diadakan perjanjian lagi. Tetapi Allah telah mendapati mereka bercela, lalu berfirman, Lihatlah, akan tiba harinya, firman Tuhan, apabila aku membuat perjanjian baru dengan keturunan kaum Israel dan dengan keturunan kaum Yehuda. Tidak seperti perjanjian yang telah kubuat dengan nenek moyang mereka ketika aku membimbing tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, kerana mereka tidak terus-menerus memegang janjiku. Lalu aku berpaling daripada mereka. Demikian firman Tuhan. Inilah perjanjian yang akan kubuat dengan keturunan kaum Israel selepas zaman itu. Tuhan berfirman, Aku akan meletakkan hukumku dalam fikiran mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tiada seorang pun daripada mereka akan mengajar jirannya atau saudaranya dengan berkata, Kenalilah Tuhan, kerana semuanya akan mengenalku daripada yang terkecil kepada yang terbesar. Aku akan berbelas kasihan terhadap kesalahan mereka dan dosa mereka tidak akan kuingati lagi. dengan menyebut perjanjian baru, Tuhan telah menjadikan perjanjian pertama dahulu tidak terpakai lagi. Sesuatu yang kian tidak terpakai dan usang sudah sampai masanya untuk lenyap. Ibrani bab 9. Perjanjian pertama itu mempunyai rukun-rukun ibadat dan tempat suci di bumi. Suatu kemah telah disediakan. Di bahagian pertama terdapat kaki pelita, meja, dan persembahan roti. Ini disebut tempat yang suci. Di balik tirai kedua ialah bahagian kemah yang disebut tempat yang maha suci. Di situ terdapat mazbah perasapan emas, tabut perjanjian yang bersalut emas, bokor emas yang berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh perjanjian. Di atasnya terdapat kerubin kemuliaan yang menaungi penutup pendamaian. Perkara ini tidak dapat diperkatakan satu persatu sekarang. Setelah segala ini disediakan, imam-imam sentiasa masuk ke bahagian pertama kemah itu dan menyempurnakan ibadat. Tetapi ke bahagian kedua, imam besar masuk seorang diri setahun sekali sahaja, tidak boleh tidak membawa darah yang dipersembahkannya untuk dosa dirinya dan untuk dosa orang lain yang dilakukan akibat kejahilan. Roh Kudus membayangkan bahawa jalan masuk ke tempat yang maha suci tidak dinyatakan selagi bahagian pertama kemah masih tetap berdiri. Ini melambangkan zaman ini, ketika persembahan dan korban dipersembahkan, tetapi tidak menjadikan orang yang menjalankan ibadat itu sempurna dari segi hati nurani. Semua ini hanya soal makanan dan minuman, pelbagai upacara pembasuhan yaitu rukun-rukun lahiriah yang dikenakan hingga sampai masa pembaharuan. Tetapi Kristus datang sebagai imam besar bagi perkara-perkara baik yang akan datang, dengan kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan manusia, bukan sebahagian daripada kejadian alam. Bukan dengan darah kambing atau anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri, dia masuk ke dalam tempat yang maha suci, sekali untuk selama-lamanya, karena dia mendapatkan penebusan yang kekal. Jika darah lembu jantan dan kambing, serta abu lembu betina muda yang direnjiskan ke atas orang bernajis dapat menyucikan jasadnya secara lahiriah. Lebih-lebih lagilah darah Kristus, yang melalui roh kekal mempersembahkan dirinya tanpa cela kepada Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang mati, supaya kamu dapat beribadat kepada Allah yang hidup. Itulah sebabnya dia menjadi pengantara bagi perjanjian baru, melalui kematian, untuk menebus kesalahan di bawah perjanjian pertama, supaya mereka yang dipanggil dapat menerima janji warisan yang kekal.
Apabila ada wasiat, semestinya ada kematian pewasiat. Wasiat berkuat kuasa selepas kematian seseorang, kerana langsung tiada kuasanya selagi pewasiat masih hidup. Perjanjian pertama itu pun tidaklah ditentukan tanpa darah. Setelah Musa menyampaikan segala ajaran kepada semua orang menurut hukum Taurat, dia mengambil darah anak lembu dan kambing dengan air, bulu domba berwarna merah dan hisop, lalu merenjiskannya ke atas kitab serta semua orang, sambil berkata, "Ini darah bagi perjanjian yang telah diperintahkan Allah kepadamu." Selepas itu, dia merenjiskan juga darah ke atas kemah dan segala alat ibadat. Menurut hukum Taurat, hampir segala-galanya disucikan dengan darah, dan tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Salinan segala yang terdapat di syurga perlu disucikan dengan ini, tetapi segala yang di syurga itu sendiri memerlukan korban yang lebih mulia. Kristus tidaklah masuk ke tempat suci yang dibuat dengan tangan manusia, yaitu salinan tempat suci sejati. Dia telah masuk ke syurga itu sendiri, di hadirat Allah untuk kita. Dia tidak perlu mempersembahkan dirinya berkali-kali, sebagaimana imam besar masuk ke tempat yang maha suci setiap tahun dengan membawa darah makhluk lain. Andainya demikian, terpaksalah dia menderita berkali-kali sejak permulaan dunia. Dia tampil sekali sahaja sewaktu akhir zaman ini untuk menghapuskan dosa dengan mengorbankan dirinya. Sebagaimana manusia ditentukan mati sekali dan selepas itu dihakimkan, begitulah Kristus telah dikorbankan sekali untuk dosa semua manusia. Kepada mereka yang menunggunya dengan penuh pengharapan, dia akan datang bagi kali kedua, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Ibrani bab 10. Hukum hanya bayang-bayang perkara baik yang akan datang, bukan hakikat perkara itu sendiri. Dengan demikian, hukum itu sekali-kali tidak akan dapat menyempurnakan orang yang mempersembahkan korban-korban yang demikian itu tahun demi tahun. Andainya dapat, tidakkah persembahan itu dihentikan? Sekiranya orang yang beribadat itu telah disucikan, mereka tidaklah berasa diri mereka berdosa lagi. Tetapi segala korban itu mengingatkan tentang adanya dosa setiap tahun. Tidaklah mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapuskan dosa. Oleh itu, apabila Kristus datang ke dunia, dia berkata, "Korban dan persembahan tidak kau ingini, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Persembahan dan korban bakaran penghapus dosa tidak kau redai." Kemudian aku berkata, "Lihatlah, aku telah datang. Dalam naskah kitab tersurat tentangku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah." Mula-mula dia berkata, "Korban dan persembahan bakaran dan persembahan untuk menebus dosa tidak kau ingini dan tidak kau redai," yaitu yang dipersembahkan menurut hukum. Kemudian dia berkata, "Lihatlah, aku telah datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah." Dia menyingkirkan yang pertama untuk mengasaskan yang kedua. Dengan kehendak Allah itu, kita telah disucikan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Setiap imam berdiri dan beribadat setiap hari serta mempersembahkan berkali-kali korban yang serupa, yang sampai bila-bila pun tidak akan dapat menghapuskan dosa. Tetapi imam ini, setelah dia mempersembahkan satu korban untuk menebus dosa selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Dari saat itu, dia menanti hingga musuh-musuhnya dijadikan alas kakinya. Dengan satu persembahan, dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya semua orang yang disucikan. Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita, kerana setelah dia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kubuat dengan mereka selepas zaman itu. Tuhan berfirman, Aku akan meletakkan hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam fikiran mereka." Dia menambah, "Dosa dan perbuatan mereka yang mungkar tidak akan kuingati lagi." setelah ada pengampunan, tidaklah ada lagi persembahan untuk menebus dosa. Oleh itu, saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat yang maha suci melalui darah Yesus. Melalui jalan yang baru dan hidup yang dibukakannya untuk kita menerusi tirai, yaitu tubuhnya. Kita mempunyai imam besar di atas isi rumah Allah. Maka, marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya.
hati nurani kita telah direnjis sehingga suci daripada kejahatan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa berganjak, kerana Dia yang berjanji sentiasa setia. Marilah kita saling perhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan yang baik. Jangan berhenti daripada berhimpun, seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sedar hari Tuhan itu kian hampir. Jika kita sengaja melakukan dosa setelah kita mengenal kebenaran, tiada lagi korban untuk menebus dosa. Yang ada hanyalah ketakutan menanti hukuman dan api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang ingkar. Sesiapa yang menolak hukum Musa, mati tanpa belas kasihan atas kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Pada hematmu, betapakah lebih dahsyatnya hukuman yang dianggap setimpal bagi orang yang telah melanyak anak Allah di bawah kakinya, memandang ringan kepada darah perjanjian yang telah menyucikannya dan menghina roh kasih kurnia? Kita mengenal Dia yang berfirman, Pembalasan adalah hakku, aku akan membalas. Demikian firman Tuhan. Dan juga, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. sungguh dahsyatnya jatuh ke tangan Allah yang hidup. Tetapi ingatlah masa silam, ketika kamu diberi cahaya kebenaran, kemudian kamu dengan ketetapan yang gigih menanggung penderitaan yang hebat. Sebahagiannya apabila kamu sendiri diaibkan di halayak ramai dengan celaan serta seksaan, dan sebahagiannya apabila kamu menjadi teman mereka yang diperlakukan demikian. Kamu telah merasakan belas kasih terhadap mereka yang terpenjara. Kamu telah menerima dengan sukacita apabila hartamu dirampas, karena kamu tahu bahwa kamu mempunyai milik yang lebih baik dan kekal di syurga. Oleh itu, janganlah buangkan keyakinanmu yang akan diberikan ganjaran besar. Kamu perlu tabah menderita. Dengan demikian, setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu dapat menerima janji itu. Seketika sahaja lagi, Dia yang akan datang itu akan sampai tanpa berlengah-lengah. Sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman. Tetapi jika sesiapa undur, jiwaku tidak meredainya. Tetapi kita bukanlah antara mereka yang undur ke arah kebinasaan, tetapi antara mereka yang beriman dan diselamatkan.